Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna na'udzu bika an nushrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Amma ba'd, fa min at-ta'allum wat-ta'lim an-naf'u wal-intifa' wat-tadhakkur wat-tadhkir wal-hath 'ala kitabillah wat-tamassuk bi sunnati nabiyyih sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa islah al-qalb wal-bu'd 'an al-ma'asi ma dhahara minha wa ma batan. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا والحقنا بعبادك الصالحين. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita nikmat Islam, nikmat iman, nikmat untuk ilmu, nikmat berada di rumah Allah Subhanahu wa taala, dan nikmat keamanan yang luar biasa kita dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana nikmat keamanan ni satu nikmat yang kita kurang rasai, ataupun kita tak berapa hargai sangat, sebab kita alhamdulillah tak diuji seperti saudara-saudara kita di luar Malaysia, saudara-saudara kita di Gaza, Palestin. Kalau tuan-tuan tengok, ada rasanya 2-3 ataupun bulan yang lepas, ada satu video satu masjid yang besar, indah, mungkin berganda lebih besar pada Masjid Al-Mujahidin. Tinggi masjid ini, dalam sekejap mata tiba-tiba ada kapal terbang jet pejuang datang, hantar lancar roket, hancur lebur masjid itu. Jadi sekarang ni wala'ayazubillah, tapi tak kita dijauhkan daripada diuji macam tu. Kata kapal pun tak mampu nak cerita keadaan di sana, tapi kita boleh simpulkan dia ibarat nightmare, maksudnya mimpi ngeri. Hospital hancur, sekolah hancur, rumah-rumah lagi hancur. Ada di media-media barat, media-media Israel, dia sendiri beritahu, maksudnya memang rumah-rumah ni memang Allah SWT, rumah-rumah ni memang rumah-rumah civilian ni, orang yang tak bersalah, memang target supaya dia hancurkan. Dengan cara macam tu, dia akan paksa orang-orang Palestin, orang Gaza ni supaya pindah daripada Gaza ataupun keluar langsung daripada Palestin. Sebab apa? Kata map utama, carta utama plan Israel adalah tak ada langsung walaupun kata seinci satu tanah pun untuk Palestin. Dia orang nak apa? Ikut kau lah, kau nak pergi Jordan ke, nak ikut pergi Mesir ke. Jadi alhamdulillah, kita di Malaysia ni jauh daripada ujian-ujian besar macam tu. Di sana tuan-tuan, inilah besar nikmat keamanan yang kita ada ni. Budak-budak kecil, orang Palestin biasa dia beritahu dia kalau boleh nak hidup normal, hidup macam budak kecil tu lah. Pagi-pagi mak ayah dia hantar dia pergi sekolah, pergi belajar bahasa suku. Balik tu mak ayah tu datang ambil petang. Begitu juga orang dewasa tu lah, pagi-pagi pergi cari rezeki, sampai petang pergi ambil anak dia. Jadi mudah-mudahan dengan majlis ilmu yang kecil ni jadi amal yang saleh kita, ibu insya-Allah, dan mudah-mudahan Allah SWT ampunkan dosa kita, juga dosa kita yang kecil yang besar jadi pahala yang besar di akhirat. Dan mudah-mudahan dengan majlis ilmu ni kita bertawassul kepada Allah SWT dengan amal saleh ni, Allah Taala bebaskan Palestin dan Masjid Al-Aqsa ni cepat atau lambat insya-Allah. Kita insya-Allah kita masuk hadis yang kedua daripada kitab Syama'il Al-Muhammadiyah.
sallallahu alaihi wasallam. Saya tengok harga dia dalam 35, mungkin ada diskaun dapat 30 ataupun 25. Jadi insyaAllah kita ni kedai yang sangat bangkat. Alhamdulillah kita dah kongsian. Dulu kata setiap rumah orang Islam mesti ada beberapa buah kitab ataupun buku yang sangat bangkat. Antaranya Al-Quran. Yang kedua adalah kitab Dalail Al-Khairat. Tuan-tuan tahu kitab Dalail Al-Khairat, kitab yang menceritakan bagaimana kita nak berselawat kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Ada kat Shopee, alhamdulillah, ada orang jual murah saja kitab Dalail Al-Khairat. Jadi dia ajar kita macam mana nak dekatkan diri dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berselawat kepada Nabi. Jadi buku tu sangat menarik. Dia bahagikan selawat Nabi mengikut hari. Jadi contohnya hari ini hari Rabu, jadi ada selawat khusus untuk hari Rabu. Hari Khamis ada selawat khusus. Jadi selawat-selawat dia ada yang diambil daripada macam waktu kita tasyahud akhir, Allahumma salli ala Muhammadin Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim, seperti itu. Dan ada selawat seperti mana yang kita baca dalam tahlil itu, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin fil awwalin, salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin fil akhirin. Dan ada banyak selawat lagi yang ulama buat. Antaranya yang famous selawat Imam Syafi'i, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin kullama dzakarahu dzakirun wa ghafala an dzikrihi al-ghafirun. Ya Allah, salawat dan salamlah kepada baginda sallallahu alaihi wasallam dengan bilangan orang yang mengingati baginda sallallahu alaihi wasallam dan bilangan orang yang tak mengingati baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang yang niat dengan niat tersebut dapat. Itu banyak niat tuan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin adad al-awraq. Ya Allah, salawat dan salam kepada baginda sallallahu alaihi wasallam dengan bilangan kata pokok, dahan pokok, dengan bilangan daun pokok. Ya Allah, salawat dan salam kepada baginda sallallahu alaihi wasallam dengan bilangan makhluk yang Kau cipta. Jadi semuanya dengan niat yang murni nak dekatkan Allah, nak dekat dengan Allah, nak dekat dengan baginda sallallahu alaihi wasallam. Buku yang kedua, Riyadhus Shalihin. Dalam bahasa Melayu dia Taman-Taman Syurga, karya Imam Nawawi. Antara yang kitab yang perlu ada di rumah adalah kitab Asy-Syama'il Muhammadiyah, kesempurnaan baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan, ulama sebut satu kaedah, dia beritahu fal-udhun ta'shaqu qabla al-'ayn ahyanan. Kadang-kadang maksudnya bila kita mendengar sifat ataupun cerita tentang seseorang ni, kebaikan dia, keindahan dia, hati kita ni, kita mudah jatuh hati padahal kita belum melihat dia. Jadi begitulah yang kita sedang baca ataupun tengah belajar, kita tak pernah melihat baginda sallallahu alaihi wasallam. Tapi para sahabat, para tabi'in, para ulama, mereka mencatat segala perkara yang kecil dan besar tentang baginda sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu tanda kasih dan cinta mereka terhadap baginda sallallahu alaihi wasallam. Kerana mencintai baginda sallallahu alaihi wasallam adalah kata aslul iman. Hubbun Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah aslul iman. Mencintai baginda sallallahu alaihi wasallam adalah asal beriman. Mencintai baginda sallallahu alaihi wasallam akan menyelamatkan kita daripada fitnah akhir zaman. Mencintai baginda sallallahu alaihi wasallam akan menjauhkan kita daripada menjadi seorang yang ekstremis. Mencintai baginda sallallahu alaihi wasallam menjauhkan kita daripada jadi seorang yang sesat ataupun terlibat dengan ajaran sesat. Jadi tuan-tuan, ulama sebut kalau kita seorang pendosa yang banyak sangat dosa dan bergelombang dengan dosa, susah sangat kita nak push diri kita dan buat macam-macam dan
sembahyang taubat, istighfar, buat lagi. Dan istighfar, taubat, buat lagi. Jadi ulama sebut banyakkan selawat kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Buat 1000, buat 3000, buat 5000. Mudah-mudahan benda tu yang push jadi satu power untuk kita ubah diri kita. Yang kedua maksudnya, dengan mencintai baginda sallallahu alaihi wasallam akan menyebabkan kita bukan menjadi seorang Muslim yang ekstremis. Ada setengah sahabat dia beritahu dia kalau boleh dia nak mendirikan malam, nak sembahyang waktu malam ni dia tak nak tidur lah. Dia kalau boleh nak sembahyang tahajud, sembahyang witir, tak putus-putus. Padahal Nabi SAW dia tidur dan dia ada bangun. Ada setengah yang lain cakap dia tak nak kahwin dengan wanita. Dia kalau boleh nak hidup bujang, yang penting dia fokus beribadah. Nabi SAW bukan macam tu, betul tak? Nabi SAW dia berkahwin dengan ramai wanita. Dia melayani mereka dengan baik, menjaga kebajikan mereka dengan baik. Nampak tak? Kesederhanaan. Maksudnya dalam agama Islam ni kita tak boleh nak ekstrim. Kita hendaklah buat satu ibadah tu dalam keadaan mengikut ilmu, dalam keadaan sederhana, dalam keadaan tak melampaui batas, dan kita tak perlu nak berlebihan. Biarlah kita buat satu ibadah tu dalam keadaan yang selesa. Contohnya tuan-tuan sedang mabuk waktu tengah hari, jadi kita pasang kipas, aircon, sembahyang, betul tak? Dalam keadaan letih, betul tak? Letih sangat, otak pun dah macam nak shutdown dah. Jadi tak perlu nak sembahyang terus. Dalam kita fiqh beritahu kita hendaklah rehat ataupun tidur sebentar, setengah jam, 45 minit, atau bila dah segar tu sembahyang. Faham tak tuan-tuan? Jadi ulama sebut tuan-tuan, kita belajar sifat zahir baginda SAW. Maksudnya sifat kata jasmani baginda SAW. Adakah Nabi SAW seorang yang tinggi? Adakah Nabi SAW, apakah warna kulit baginda SAW? Jadi apa tujuan ni? Supaya kita jangan jadi seorang yang jahil terhadap baginda SAW. Takut-takut kita jatuh di kalangan orang yang merendahkan baginda SAW ataupun menghina baginda SAW secara tak sengaja. Yang kedua, kita belajar tentang sirah syama'il baginda SAW supaya kita berakhlak dengan akhlak baginda SAW. Jadi penting dua-dua ni. Satu, kita belajar tentang sifat-sifat Nabi. Satu lagi kita belajar tentang akhlak Nabi SAW. حدثنا حميد بن مسعد البصري حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن حميد عن أنس بن مالك قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ربعة ليس بالطويل ولا بالقصير حسن الجسم فكان شعره ليس بجعد ولا سبط أسمر اللون إذا مشى يتكفى. Jadi tuan hadis yang kedua ni adalah penguat kepada hadis yang pertama, dan ada beberapa perkara yang diulang dalam hadis yang kedua ni sama dengan hadis yang pertama. Jadi ulama sebut ini adalah menunjukkan betapa betulnya sifat-sifat Nabi SAW yang dicatat. Jadi setiap sahabat ni dia melihat Nabi SAW dengan kata sudut pandang ni. Jadi para sahabat ni dengan Nabi SAW ni dia orang tak berani. Bila dia menjumpa Nabi SAW ni, dia orang dalam keadaan rasa gerut, rasa rendah hati, ataupun dia orang tak sanggup nak angkat muka je kerana rasa berun dengan baginda sallallahu alaihi wasallam.
rasa hormat yang amat sangat tinggi. Ini adalah pesuruh Allah, ini adalah sebaik-baik makhluk Allah, ini adalah kekasih Allah. Jadi itulah adab tinggi para sahabat radhiyallahu anhum dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okay, jadi daripada Anas bin Malik adalah baginda sallallahu alaihi wasallam seorang yang raqa'ah. Raqa'ah ni maksudnya seorang yang sederhana. Jadi soalan yang pertama adalah, adakah baginda sallallahu alaihi wasallam seorang yang tinggi ataupun seorang yang rendah? Jadi ulama sebut sini seolah hadis ini seperti hadis yang pertama menceritakan tentang sifat keindahan baginda sallallahu alaihi wasallam yang bersederhana, seperti mana kata syariat dia yang sangat sederhana. Syariat yang terdahulu contohnya mengharuskan kahwin lebih pada 4. Kadang-kadang sampai kalau ikut sejarah tu, setengah para Nabi seperti Nabi Daud AS, dia boleh kahwin sampai 100 isteri dia sampai 100. Itu syariat agama Yahudi. Syariat Kristian, mereka hanya dibolehkan kahwin satu saja. Jadi datang Islam tengah-tengah, boleh kahwin 1 sampailah 4, mengikut keperluan. Jadi kalau tak mampu, tak boleh berlaku adil, memadai kita kahwin 1 saja. Tapi kalau ada keperluan, betul tak? Seperti seorang yang rasa dia boleh berlaku adil antara isteri dia, yang kedua dia ada kemampuan kewangan, jadi orang kata tak ada masalah untuk kahwin lebih pada 1. Tapi yang ulama sebut, kebanyakan para sahabat ni dia kahwin banyak. Kahwin banyak ni maksudnya bukan kahwin 2-3, maksudnya dia ni sama ada kahwin cerai. Contohnya isteri, mereka menceraikan para isteri, jadi lepas tu dia kahwin yang baru, ataupun isteri mereka meninggal jadi dia kahwin yang baru. Jadi kebanyakan para sahabat ni bukan kahwin banyak, dia maksudnya mereka ni tak ramai yang berpoligami, kebanyakan mereka kahwin 1 je. Ulama sebut lebih baik kita memadai dengan kahwin 1 dan kita fokus dengan kehidupan kita, terutama ibadah kita, yang kerja kita, dengan ibadah kita, khidmat kita kepada Islam, khidmat kita kepada masyarakat. Jadi poin dia adalah maksudnya Islam ni agama yang, syariat ni agama yang sederhana. Jadi sinilah hadis ni beritahu baginda sallallahu alaihi wasallam pada aspek yang pertama yang berkait dengan badan dia, aspek kedua yang berkait dengan gaya rambut dia, aspek ketiga yang berkait dengan warna baginda sallallahu alaihi wasallam, aspek yang berkait dengan kata fizikal baginda sallallahu alaihi wasallam seorang yang sederhana. So, Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan seorang yang terlampau tinggi. Terlampau tinggi ni tuan-tuan biasa nampak, contohnya macam pemain-pemain NBA bola keranjang. Dia orang ni tinggi yang luar biasa, tengkuk panjang, lengan panjang, dan tempat untuk dia orang campak bola tu, gol tu agak tinggi, tak? Dia orang kadang-kadang bila ambil bola tu kena lompat tinggi, hentak bola tu ke dalam gol, panggil slam dunk. Jadi tinggi ni satu benda yang fizikal yang cantik dan indah, tapi masalahnya bila dia berlebihan, dia jadi tak cantik, betul tak? Tengkuk panjang sangat, tangan panjang sangat, dia nampak tak bersesuaian. Dia macam satu benda yang berlebihan ataupun dipanggil over. Begitu juga dengan
sangat. Betul tak? Rendah sangat. Bagi apa macam ketok, bantul kan? Kalau bagi salam, Assalamualaikum, dia bagi salam. Jadi kita pun terjaya-jaya. Mana punya dia? Ada orang punya. Jadi maksudnya Nabi SAW ni bukanlah yang terlampau tinggi ataupun yang terlampau rendah. Sebab apa? Yang terlampau tinggi ni dan yang terlampau rendah ni biasanya manusia mencela, biasanya manusia mengutuk. Di sini maksudnya kesempurnaan fizikal dan keindahan fizikal yang paling sempurna yang Allah Ta'ala cipta adalah baginda sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu kalau ada soalan, siapakah manusia yang paling perfect, keindahan, kehansaman dia dengan kecantikan dia, fizikal dia sempurna, adalah baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita sebagai manusia ni tak perlulah nak body shaming orang lain. Dia tinggi sangat, dia rendah sangat, dia gemuk sangat. Kita cermin diri kita balik penuh dengan keaiban. Terutama kalau pergi cari orang yang terlampau handsome dengan terlampau cantik, cuba cek balik daripada atas sampai bawah, mesti ada keaiban tu. Sini kadang hidung zingin, sini ada Jawa lah, binti-binti. Tapi kita tak perlu nak mencari-cari keaiban orang. Cubalah macam saya ni mungkin ada 1000, 1,000,000 keaiban. Tak perlu nak cari orang lain. Okey, sifat yang lain bagi baginda sallallahu alaihi wasallam adalah hasanul jism. Maksudnya baginda sallallahu alaihi wasallam rupa paras badan dia cantik dan indah. Maksudnya cantik dan indah ni, setiap anggota badan baginda sallallahu alaihi wasallam ni sesuai antara satu sama lain. Dia macam dipanggil bahasa mudah ngam. Ngam antara satu sama lain. Kita kalau saya sejak belajar kitab Syama'il Muhammadiyah banyak perhatikan orang. Bukan nak mencari keaiban, tapi maksudnya nak bandingkan dengan baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita kadang-kadang sini ada orang tinggi sini, dia panjang sini, lepas tu sampai kat tangan dia pendek. So ada orang yang sini pendek, lepas sini tinggi, mana panjang-panjang tangan dia. So ada setengah orang ni okey je, kepala dia okey, tangan dia okey, sampai kat kaki dia kecil lah, pendek, macam kurus gitu. Jadi orang kadang-kadang kutuk kaki kambing lah. Kalau macam tinggi sangat tu macam galah, macam pokok kelapa. Jadi baginda SAW ni rupa paras ni indah, sesuai, ngam antara satu sama lain. Dia seolah diciptakan seperti mana yang dia mahu. Bahkan ulama sebut bukan baginda SAW dia nak diciptakan seperti mana dia mahu. Sebab apa? Kehendak manusia sentiasa ada keaiban dia. Dia tak tahu apa yang paling terbaik dan paling perfect untuk dia. Tapi sebenarnya diciptakan oleh Allah SWT, kekasih dia. Maka dibagi dia adalah perkara yang terbaik dan paling sempurna. Kita masuk kepada aspek yang kedua. Wa kana sya'ruhu laysa bija'din wala sabtin. Jadi rambut baginda sallallahu alaihi wasallam ni bukanlah jenis rambut yang kerinting sangat. Contoh kalau pasal biasanya orang Arab yang belah-belah Afrika ni rambut mereka kerinting sangat. Kerinting sangat ni yang kerinting tak boleh orang bincang tu tau. Dia kerinting yang pusing-pusing tu, macam apa dawai tu.
dia akan kembali ya, macam apa? Macam Maggi apa, macam Indomie pusing gitu. Dan rambut baginda sallallahu alaihi wasallam bukanlah yang jenis lurus sangat. Lurus ni macam cawan putih kan. Setengah orang pergi ke kedai, betul tak? Siapa yang rambut biasa kerinting tu, dia akan luruskan rambut dia guna rawatan untuk rebonding. Jadi Nabi SAW bukan jenis yang macam tu, tapi dia tengah-tengah. Dia ambil daripada sifat rambut yang kerinting sikit, keindahan dan kesempurnaan. Dia ambil daripada sifat lurus tu sedikit keindahan dan kesempurnaan, maka digabungkan dua-dua ni, maka menjadilah rambut yang paling sempurna, iaitu rambut tengah-tengah. Bukanlah kerinting sangat dan bukanlah lurus sangat. Setengah ulama sebut dia macam rambut ikan mayang. Dulu pengalaman saya di Al-Azhar di Mesir, Al-Azhar Sharif, tempat saya ni ramai orang Kristian. Jadi orang Kristian ni biasanya banyak buka kedai, macam-macam kedai makan, kedai rambut, ada kedai puteri, gambar-gambar. Jadi situ dia banyak lukis gambaran-gambaran Nabi Isa alaihissalam, gambaran Sayyidah Maryam. Jadi gambar Nabi Isa alaihissalam ni dia lukis dalam keadaan seorang pemuda yang rambut dia kuning perang sikit, panjang dan penuh dengan jabang yang misai. Jadi rambut Nabi Isa yang digambarkan dalam puteri itu dilurus, panjang. Dulu ingat ni macam cerita dongeng lah maksudnya. Mungkin tak betul lah, tapi bila belajar dengan asatizah nampak ulama, memang Nabi Isa alaihissalam sifat dia adalah rambut yang panjang, yang lurus, bukan rambut yang ikan mayang ataupun yang rambut keriting. Tak, dia panjang dan lurus. Wakana dan adalah baginda sallallahu alaihi wasallam asma wal laun. Asma wal laun ni maksudnya berwarna seakan-akan macam coklat. Sini dia beritahu macam coklat. Jadi basic warna dan apa, Bani Adam ni, kita ni manusia ada 3, betul tak? Yang pertama putih, yang kedua hitam, yang ketiga tengah-tengah antara putih ke hitam. Dia panggil macam warna coklat sikit. Jadi coklat ni starting dia mungkin dekat-dekat dengan putih, dan ada yang sedang-sedang macam kita ya. Bila Melayu kita sedang-sedang, dia tak putih sangat, dia tak hitam sangat. Dan ada yang kata warna coklat ni dekat-dekat dengan hitam, betul tak? Jadi ini 3 warna yang basic. Jadi biasanya ulama sebut, kalau disebut asmaul launi, kadang orang Arab maksudkan warna coklat ni adalah warna yang putih. Jadi Nabi SAW ni bukanlah seorang yang berkulit putih semata-mata. Dia bukan putih yang tak cantik, macam putih yang pucat tu ada binti-binti, ataupun putih yang dicampur dengan warna yang merah, tapi merah tu merah yang menyala, nampak macam orang sakit. Tuan-tuan biasa tengok kalau setengah orang putih ni, dia memang putih tapi ada binti-binti hitam, tak nampak cantik. Ataupun dia putih yang dicampur dengan merah, tapi merah dia bukan merah yang biasa, dia nampak macam merah yang orang sakit. Tapi Nabi SAW dia ambil daripada sifat putih itu sikit, sifat yang sempurna, yang indah, dan dia ambil daripada warna merah sikit, maka digabungkan dua-dua ni, dia panggil khal. Maka jadilah dia seorang manusia yang sangat indah,
putih, cerah dan dicampur dengan sedikit kemerahan. Jadi ulama sebut kalau macam zaman sekarang ni dipanggil apa? Glowing. Tak tahu biasa dengar. Zaman sekarang ni lelaki atau perempuan suka nak jaga kata fizikal dia, terutama muka dia. Jadi dia ada rutin harian dia, skincare kan, waktu pagi, waktu malam. Jadi dia akan basuh muka dia letak moisturizer apa semua. Kemudian barulah dia letak perkara yang boleh putihkan muka tu, bagi nampak macam putih lemak. Kemudian barulah dia ambil benda-benda merah sikit, letak sikit. Jadi barulah nampak yang lelaki tu handsome ataupun yang perempuan tu nampak cantik. Tapi Nabi SAW dilahirkan dalam keadaan macam tu. Dibangun ke, ditidur ke, sama, putih ke merah-merahan. InsyaAllah kita pergi lepas ke azan insyaAllah. Kita sama sikit. Idza masya yatakaffa. Biasanya disebut dalam hadis Rasulullah baginda SAW, apabila dia berjalan maka jalan dia seperti orang yang condong ke hadapan ataupun tunduk ke hadapan. Jadi Nabi SAW bila dia berjalan dikatakan dia berjalan seperti orang yang ada wawasan, seorang yang tak ada masa seorang yang tak ada masa nak buang. Dia punya target. Dulu kami di Al-Azhar Syarif biasanya tengok para ulama bila dia berjalan, memang jalan dia laju. Habis sekelas mengajar kitab Fardu
manusia terus hilang, laju terus berjalan. Jadi mereka mungkin mengambil kutuah dengan baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam ni bila dia berseorangan di jalan seorang yang laju penuh dengan semangat. Tapi gaya jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam ni dia ada condong ke kanan, ke kiri. Macam maksudnya bila dia berjalan tu nampak jalan orang yang turun. Faham tak? Bila berjalan tu ke kanan, ke kiri. Dia bukan jalan seorang yang nampak macam kayu ataupun jalan macam robot. Kalau berjalan ni nampak kaku je ni. Jadi kadang-kadang bila orang berjalan dia nampak kaku, nampak macam dahan kayu atau macam robot. Orang akan kecam ataupun orang kutu. Dia ni manusia ke atau robot ataupun kayu ke apa. Ataupun maksudnya Nabi SAW ni bukan jalan dia jalan seorang yang malas. Tuan biasa tengok kalau orang jalan yang malas ni, dia seret-seret kaki dia ataupun slipper dia jalan-jalan macam ni, seret-seret. Ataupun Nabi SAW bukan jalan dia seperti seorang yang wanita kan. Bila seorang wanita ni berjalan, jadi jalan dia kata slow, sopan santun, betul tak? Bukan. Nabi SAW ni jalan seorang yang ada himmah, semangat, dia ada wawasan, ada benda yang nak kejar, tak ada masa nak buang. Jadi Nabi SAW ni bila dia berjalan seseorang, maka jalan dia sangat laju. Bahkan para sahabat ni macam terkejar-kejar, macam lari jogging ringan-ringan tu, terkejar-kejar nak kejar baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan dikatakan maksudnya itu tak cukup. Bahkan bila Nabi SAW jalan laju, bumi ini macam dilipat. Saya faham bumi macam dilipat ni. Tuan biasa pergi, kalau kita pergi mall, kan ada jenis eskalator yang kalau kita jalan tu ditarik kita, betul tak? Jadi jalan kita tu bertambah laju kan. Kita boleh sampai ke tempat kita nak kedai ke apa lagi cepat. Jadi rasa macam tu lah, bumi tu dilipat, ditarik untuk baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi maklumat tersebut, Nabi sallallahu alaihi wasallam ni bila berjalan, dia akan tengok keadaan manusia. Kalau dia seseorang, dia ada perkara yang dia kejar, jadi dia jalan cepat. Kalau dia bersama dengan wanita, bersama dengan orang tua, orang sakit, jadi dia akan duduk belakang sekali bersama-sama orang yang uzur ni, dan dia beritahu para sahabat ni supaya jalan ke depan. Jadi macam tu lah betapa indahnya, kata bahkan jalan baginda sallallahu alaihi wasallam pun indah. Ini lagi-lagi akhlak baginda sallallahu alaihi wasallam lebih-lebih lagi indah. InsyaAllah kita tutup majlis kita dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. اللهم صل وسلم على